Hai Miss, selamat pagi. Sebelum kita start session temuduga kita hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa di sini bersama kami untuk menjayakan sesi temuduga kita hari ini. Sebelum kami memperkenalkan diri kami, saya nak Miss memperkenalkan diri Miss dahululah. Nama panjang Miss berasal dari mana? Oh, okay, sure. Okay, so hi, hello, my name is Nadia. I live in Damansara, KL. So now my position as a teacher lah. Teaching right now at the kindergarten school. Wow. All right. Yeah. So I'm going to introduce myself first. So my name is Emiliani Fidelis. I'm student MSC College. And my team members are Veronica Venecia, Beatrice Selemi, and Felisa Luhad. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan start sesi temuduga kita lah. Sorry, Miss, saya nampak sikit. Okay. Okay. First question. Menurut pandangan Miss sebagai guru tadika, apakah yang dimaksudkan dengan etika profesional? Okay. Etika profesional adalah sebuah sikap yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seorang itu untuk sifatnya profesional, dan juga etika ini berhubungan dengan masyarakat dan juga consumer secara langsung. So kalau ia kepada in terms of the teacher, kalau untuk bagi guru, jadi etika profesional guru untuk penting seorang guru itu untuk beretika secara profesional terhadap kerjanya secara efisien. Bukan sahaja terhadap kerjanya, dia kena bersikap profesional terhadap murid, sesama rakan sekerja dan juga ibu bapa. Jadinya profesion orang ini dia memiliki kemampuan lah untuk berpegang teguh pada nilai moral dia sendiri juga dan atas kerjanya. Okay. Alright. Jadi bagi Miss, apa satu kejayaan cemerlang yang Miss dapat sebagai seorang guru tadika, dan apa dia punya falsafah ataupun pendidikan dalam kanak-kanak? Okay, kalau nak cakap berkaitan dengan satu kejayaan, banyak sangat saya sebagai seorang guru, banyak sangat the experience that I had before. Salah satunya contohnya macam kalau kita sebagai seorang guru, kita mengajar, kita mesti ada satu satu niat yang kita nak capai, ataupun dia lebih pada achievement. Apa achievement kita terhadap murid kita sendiri. Okay, macam saya selalu meletakkan achievement yang sangat tinggi terhadap semua anak murid. Sebagai contoh, of course, dia melibatkan a little bit about education, macam saya kena pastikan anak murid saya ni pandai ataupun boleh membaca dan sebagainya. Jadi saya punya itu adalah satu achievement saya akan letakkan pada diri saya awal tahun. So benda itu kita akan melihat kejayaan tu sampai fasa pertengahan tahun dan juga hujung tahun. Jadi buat masa yang saya dah mencapai, saya memiliki sebab saya punya base learning dekat sekolah adalah is a medium in English base. So most of the students, Malay students, diorang macam dah very fluent in English kan. Jadinya satu pencapaian yang saya dapat itulah macam like parents always macam like cakap, teacher, my kids tak boleh cakap bahasa Melayu lah. Macam tu. Boleh tak teacher ajar dia untuk boleh cakap bahasa Melayu? So it's quite difficult for me as a teacher sebab sebab medium based language dia orang dekat rumah pun English, betul tak? Jadinya kita nak memastikan murid ni boleh berbahasa. Jadinya it's quite tough. It takes like around dalam 3-4 bulan untuk kita nak mencapai target tu. Jadi apa saya buat,
it's called macam falsafah, macam like saya menggunakan media macam banyak menggunakan ABM semasa mengajar. Banyak menggunakan ABM dan juga banyak memberi rewards secara macam daripada segi percakapan, macam like oh very good macam tu, ataupun reward daripada segi stiker dan sebagainya. Jadinya dalam beberapa bulan itu saya dapat mencapai dan budak itu boleh membaca buku bahasa Melayu dengan sendirinya. Jadinya itu salah satu pencapaian yang saya dapat lah daripada segi pembelajaran. Kalau dari segi behavior pun banyak juga. Itulah. Alright, thank you. Line saya okey ke Miss? Saya lag ke Miss? Asyik. Okay, thank you untuk jawab soalan tadi. So kita move to the next question. Okay. Dengar ke suara? Boleh dengar? Boleh. Okay, saya Beatrice Limi. Saya punya soalan, apakah mendapat Miss, apakah kesukaran yang paling mencabar ketika menguruskan tingkah laku kanak-kanak yang kurang beretika? Dalam kelas atau? Ya, dalam kelas. Dalam kelas. Classroom. Kesukarannya adalah kita nak kena memahami mereka yang mempunyai tingkah laku itu tersebut. Sebagai contoh, pengalaman saya, kalau ada pelajar yang mempunyai hyperaktif. Jadi pelajar hyperaktif ni yang agak sukar untuk kita mengawal mereka, kerana kita perlu memberi lebih tumpuan kepada mereka. Okey, sebab kenapa? Sebab kalau kita tidak memberi tumpuan lebih kepada mereka, mereka akan mengganggu rakan sekelas mereka semasa sesi pembelajaran. Jadi apa yang saya buat adalah saya lebih akan menyantuni dia, akan memberi lebih perhatian kepada dia untuk macam dia, supaya dia tidak distract with the other kids. Jadinya kita perlu letakkan dia di depan, bersama dengan kita ataupun di sisi kita, macam tu, supaya pelajar. Dan juga saya jenis yang suka memberitahu kepada pelajar yang lain, macam okey, contohnya Ali, Ali ni dia hari ni tak ada mood lah, jadi kawan-kawan lain boleh tak bagi sama kawanlah dengan Ali ni. Kalau Ali menjerit-jerit, jangan marah-marah dia. Saya selalu memberi pesanan kepada pelajar lain, dan daripada situ saya macam mengajar kepada anak murid supaya mereka tu macam ada satu sikap yang boleh tolerasi sesama mereka. Macam tu, supaya diorang tak rasa macam, mungkin kalau saya memberi lebih perhatian kepada yang pelajar bermasalah ini, pasti mereka akan merasakan macam, oh, cikgu ni tak sayang kami ke? Betul tak? Kids always can feel like that. So saya akan sering bagi tahu kenapa saya akan layan pelajar ni lebih, kenapa kita kena kita kena pandai main psikologi sikit lah dengan murid ni, sebab mereka pun ada perasaan kan. Jadinya that's the way lah saya akan selalu pesan kepada yang rakan-rakan lain supaya mereka tidak terasa mereka itu terabai. Macam tu. Jadinya bila kita boleh mengawal tingkah laku pelajar yang bermasalah ini, dan the classroom, di kawalan kelas tu pun akan menjadi lebih teratur. Jangan kita abaikan pelajar yang bermasalah, sebab kalau kita mengabaikan mereka, ia akan efek kepada yang lain. Kalau yang lain tu dah okey, dah kita just layan macam biasa, cuma kita kena memberi lebih perhatian lah kepada pelajar yang bermasalah. Itu cara yang saya selalu buat. Alright, thank you. Esther, kita move to the next question. Okay, untuk soalan seterusnya, apakah cabaran untuk membentuk kanak-kanak berbudi bahasa ataupun menghormati, contohnya menghormati ibu bapa, kawan-kawan dia ataupun guru? Macam mana kita nak membentuk mereka? Sebenarnya untuk membentuk mereka untuk berbudi. Yeah. Yes. Okay. Dia
saya lupa ya apa ya ada one of the teori model. Kita kena sebagai seorang guru kita kena menjadi satu role model yang terbaik kepada pelajar. Kita umpama cermin mereka untuk memberi satu orang kata apa, tingkah laku yang baik dan juga cara kita berbudi bahasa dengan mereka. Dan juga kita macam umpama kadang-kadang ni umpama kain putih yang kita kena mencorakkan mereka, betul? Jadinya kita sebagai guru, kita perlu mencorakkan mereka untuk mereka menjadi, untuk mereka membentuk untuk jadi kanak-kanak yang baik dan juga yang berbudi bahasa. So sebagai seorang guru juga, kita kena selalu menunjukkan contoh yang terbaik kepada pelajar dan juga cara kita bercakap dengan mereka, cara kita bersosial dengan mereka dan juga sama ibu bapa juga. Ibu bapa pun perlu memberi satu contoh yang baik juga kepada murid. Sebab kanak-kanak ni dia mudah terpengaruh sebenarnya dengan benda yang baik dan juga benda yang tidak baik. Sebab mereka masih kecil dan mereka mudah terpengaruh dengan pelbagai benda. Sebagai sekarang, saya tidak dinafikan dalam pandemik COVID ini, semasa kanak-kanak berada di rumah, mereka terlalu banyak menonton YouTube dan sebagainya dan juga bahasa-bahasa yang mereka dengar itu pun ia boleh memberi benda yang tidak baik kepada mereka lah. Even sekarang pun saya ada juga lah mendengar some of the words yang kadang-kadang kanak-kanak menggunakan tu, saya tanya from where you know this word. Sometimes dia akan cakap it's from I'm watching from YouTube lah and so on. So kita kalau sebagai seorang ibu bapa sangatlah pentingnya untuk memerhatikan apa yang mereka tonton, everything. Jadi dan kita sebagai seorang guru, kalau kita dah dengar kalau mereka ataupun cara percakapan mereka sama rakan ataupun sama guru sendiri, kalau tidak betul, kita kena cepat betulkan mereka supaya kita tidak terlambat. Sebab macam saya cakap lah, kakak ni dia mudah terpengaruh dengan benda yang tidak baik. Jadinya kita sebagai seorang guru, kita perlu mendisplaykan mereka dan juga menjadi satu pantulan role model yang terbaik untuk mereka boleh contohi. Dan juga sangat penting sebagai seorang guru untuk berpermakaian yang sangat kemas. Kenapa saya sentuhkan di sini? Sebab murid ni kadang-kadang mereka suka melihat benda yang cantik. Benda yang betul, saya ada pengalaman. Bukan saya nak cakap saya punya rakan sekali tu tidak tapi boleh ada perbezaan. Kadang-kadang ni diorang suka tengok benda yang sangat cantik. Sebagai contoh, saya pernah mengeksperimenkan diri saya sendiri. Ada hari saya akan berpakaian sangat cantik pergi ke sekolah dan mereka sangat welcome, macam like, suka hug teacher. Kata, teacher, you are so pretty today. Why you look so nice? I like your shawl, like that. Kadang-kadang saya tidak memakai sangat macam tidak kemas lah. Kadang-kadang orang kata pakai tudung sarung sahaja, pakai yang macam pakai t-shirt sahaja. Saya dapat bezakan di situ. Mereka tidak datang kepada saya, macam kurang sedikit lah. Mereka macam macam tak nak get to with me like that. Dia like I can see that different. So sangat penting jugalah di situ. Macam saya cakap lah, kita role model kita, penampilan kita juga sangat memainkan peranan yang sangat penting kepada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak yang suka sangat tengok benda yang sangat cantik dan indah macam tu. Okay. Alright, thank you. Contoh kan bagi Miss kan seorang pendidik kan, Miss rasa kalau komuniti, adakah diorang memainkan peranan yang penting juga kepada kanak-kanak? Komuniti yang macam like orang sekeliling dia, macam selain parents ataupun pendidik. Yes. Apa yang saya dapatkan, saya tengok sekarang ini pun komuniti pun sekarang sangat memberi peranan yang sangat baik kepada tentang isu kanak-kanak sekarang ini. Mereka pun dan juga saya nampaklah banyak juga orang yang macam mula nak tahu about the education about kanak-kanak. Itu kan macam orang tidak ambil sekarang apa yang saya sosial, di karata akhbar, semua mereka macam ada inisiatif nak ambil tahu. Lagi-lagi kalau ada yang macam
kanak-kanak yang bermasalah macam ada yang autism ke dan sebagainya, mereka juga macam nak ambil tahu macam mana nak menangani kalau kanak-kanak seperti autism ni, macam mana kita sebagai komuniti kalau nampak di tempat yang terbuka macam mana kita nak ni kan. Jadi saya nampaklah komuniti sekarang pun ada kesedaran juga untuk mengambil kira untuk mengetahui tentang itu. Okay, terima kasih. Jadi kita move kepada next question. Seterusnya soalan saya adalah bagaimanakah cikgu mengendalikan atau membantu kanak-kanak yang tidak mahu belajar? Okey, yang tidak belajar. Sangat mencabar bagi saya. Kadang-kadang ia affected sebabkan mereka punya tingkah laku juga. Tingkah laku mereka. Ada sebab-sebab kenapa mereka tak nak join the class. Saya mempunyai beberapa pelajar seperti itu. Ada pelajar, kanak-kanak ni dia ada cara diorang tersendiri untuk belajar. Ada setengah pelajar mereka lebih suka belajar bersama kawan-kawan, ataupun mereka suka belajar bersendiri, ataupun mereka suka belajar lebih kepada bermain, macam tu. Jadinya apa yang saya buat adalah saya akan balancekan kedua-duanya. Macam saya nak tarikkan perhatian kepada pelajar yang tidak mahu belajar itu, apa yang saya buat sebelum di tadika mereka pasti ada buku. Cuma kanak-kanak ni mereka dengan buku tak sangatlah macam bagi mereka that is boring macam tu kan. Jadi kita nak tarik perhatian mereka sebelum nak buat buku tu. Apa yang saya buat adalah saya akan belajar, saya akan banyak membuat aktiviti is based play-based learning. Play-based learning tu bermaksud macam sebagai contoh, saya nak mengajar berkaitan dengan nombor. Nombor. Biasa kalau nombor dekat tadi kan buku akan lebih kepada tracing the number. Ikut balik dot. Of course the kids going to be boring that one. Jadi apa yang saya akan buat, kita akan buat game dulu. Kita buat game. Sebagai contoh, saya letakkan nombor di bahagian contohnya kotak. 1 sampai 5 contoh. Saya akan sediakan bola. Then mereka kena masukkan, they need to sorting the ball into the numbers. Kalau 1, berapa banyak bola kena masukkan. Macam tu. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, aktiviti seterusnya saya akan buat macam tracing the number, tapi kita buat lebih fun. Jangan menggunakan pensel. Of course pensel benda tu sangat cliche. The kids going to be bored. Sebab apa? ABC pun kena buat tracing, number pun kena buat tracing. So teacher need to be more creative. That's the point sebenarnya. Cikgu kena jadi lebih kreatif. Macam mana cara untuk menarik perhatian yang murid yang tak nak belajar ni. Jadi apa yang saya buat, banyak sebenarnya aktiviti yang kita boleh bagi kepada kanak-kanak. Sebagai contoh, saya akan buat tracing line the numbers. Saya akan gunakan colours. Ambil cotton bud. Take the watercolor and dab it to the numbers. Itu sebagai contohnya. Ataupun use the Play-Doh. Uli Play-Doh tu, bentukkan Play-Doh tu sebagai nombor. Macam tu. Ataupun boleh buat menggunakan beras. Suruh mereka, kita ambil beras dan kita minta mereka menggunakan jari. For the fine motor skill also, letakkan beras di atas paper plate and ask them to trace the number. Macam tu. So benda tu is very fun. Mereka sangatlah willing to do. Bila kita dah menarik perhatian mereka daripada awal pembelajaran itu, so selepas itu kalau saya suruh mereka membuat buku pun tak ada masalah. Because kenapa? Because they already feel the vibes. Macam belajar tu dah ada. So after that mereka boleh buat buku dengan mudahnya. Tak ada macam teacher I don't want to do this, I'm very lazy. Tak ada. Sebab apa saya dah tarik perhatian mereka daripada awal lagi dengan fun activities. After that, they can do very well. So sebagai seorang guru sangatlah penting untuk menjadi kreatif dalam menghasilkan satu pembelajaran itu. Jadi kita akan move to the next question. Hai Miss, untuk soalan seterusnya.
apakah kesan sekiranya kanak-kanak mempunyai etika yang kurang memuaskan? Sekiranya kanak-kanak tidak mempunyai kurang ia akan mempengaruhi diri dia untuk dari segi faktor pembelajaran dan juga cara dia berkomunikasi sesama rakannya. Jadinya bila kita sebagai seorang guru kita dah dapat kesan kalau kanak-kanak tu tidak beri etika yang sangat memuaskan, jadi kita kena tahu cara macam kita nak memastikan etikanya tu dalam keadaan yang baik dan bagus. Jadi kita sebagai seorang guru ni kita kena selalu be aware with the kids yang ada masalah tak kisah daripada segi etika ke ataupun cara mereka sendiri. Ini tu take very quick action supaya dia menjadi more worse kepada kanak-kanak tu sendiri. Alright, faham. Okay. Seterusnya, Okey, untuk soalan yang seterusnya, apakah pendapat Miss? Pada pendapat Miss, apakah kebaikan etika kepada kanak-kanak? Etika pada kanak-kanak ini dia dapat membentuk kanak-kanak tu punya etika yang baik lah. Itu yang utamanya. Sebab apa? Kanak ni mempunyai etika dan mereka akan menjadi seorang kanak-kanak yang sangatlah boleh mendengar cakap dan selain itu juga mereka boleh menghormati sama rakannya, sama guru dan juga ibu bapa dia juga. Jadinya itulah kebaikannya. Jadinya kita kena selalulah menitikkan berat kepada kanak-kanak. Pentingnya kita kena beretika dengan orang yang lebih tua dan juga sama umur mereka. alright. Jadi kita tinggal soalan terakhir kan? Okay, soalan terakhir sebelum habis kita punya sesi. Silakan. Okey, soalan yang terakhir, apakah faktor yang mempengaruhi etika kanak-kanak? Faktor yang boleh mempengaruhi etika kanak-kanak. Dia dari segi faktor yang macam mana is that? Yang baik ke? Faktor yang kira macam punca kanak-kanak tu kurang beretika. Oh, beretika. Bukan beretika. Okay. Okay. Faktor yang boleh membuat itu daripada segi faktor keluarga, faktor akan sebaya, faktor situasi dan juga daripada pengalaman hidup mereka. Okay. Kanak-kanak ni mereka semua kanak-kanak tidak mempunyai latar belakang yang sama, betul? Jadinya latar belakang seorang kanak-kanak itu sangatlah ada juga mempengaruhi mereka untuk mereka seorang individu yang lebih baik dalam kelakuannya juga ataupun sebaliknya di dalam kalangan masyarakat. Jadinya kalau kakak itu datangnya daripada satu latar belakang yang baik, maka baiklah kanak-kanak tersebut. Tetapi ada juga kanak yang daripada latar belakang faktor keluarga yang baik, tapi kadang-kadang ada kalanya mereka tidak beretika juga. Ia sangat memainkan peranan penting sebagai seorang ibu bapa. Etika ni sebenarnya ibu bapa yang perlu menitikkan berat daripada rumah lagi. Kalau daripada rumah ibu bapa tidak menitikkan etika kepada kanak-kanak ini, ia akan akan terganggulah pada kanak-kanak itu untuk beretika semasa mereka di sekolah ataupun di mana. Okey, jadinya kalau
kadang-kadang kita boleh melihat ya, kalau sebagai contoh keluarga yang macam kurang senang sedikit dan juga ataupun daripada segi life mereka yang kadang-kadang itu menggunakan bahasa-bahasa yang kasar ya, ia akan memberikan satu faktor yang tidak baik kepada pelajar. Kadang-kadang kita tidak boleh menyalahi pelajar kalau mereka tidak mempunyai satu etika yang baik. Sebab sebelum itu kita kena tahu dulu latar belakang mereka. Saya sering melihat mereka punya latar belakang sebelum kita nak judge the kids kan. Sebab kadang-kadang ni mereka tidak tahu apa-apa sebenarnya. Etika mereka itu akan etika mereka itu menunjukkan ibu bapa mereka itu sendiri. Jadi ibu bapa itulah yang perlu memberi satu etika yang baik kepada kanak-kanak. Jadinya bila kanak-kanak ini sebagai contoh mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sepatutnya mereka menggunakan di sekolah, kita mungkin kena periksa dulu. Kenapa dia ni tidak beretika? Kenapa dia ni macam orang kata apa sangatlah in the English word rude macam tu kan. Jadi kita kalau sebagai seorang guru itulah sikap profesional seorang guru. Kalau kita sebagai seorang guru kita perlu tahu juga kenapa murid itu seperti itu kan. Mungkin kita boleh berbincang dengan ibu bapa kanak-kanak tu tersebut. Bertanya dengan ibu bapa tu, kenapa anak yang seperti ini. Saya kadang-kadang kalau ada masa saya nak tahu, saya akan bertanya sendiri dengan ibu bapa. Sebab kalau boleh kita sebagai contoh, kita mesti sebagai seorang guru ni kita nak murid ni belajar dalam keadaan yang baik. Jadi kalau mereka ni etikanya kurang baik, jadi kita pun akan ada rasa macam tidak puas hati lah, macam seperti saya cakap tu achievement, apa yang kita nak achieve, betul tak? Jadinya saya lebih suka untuk mendekati ibu bapa untuk mengenali kakak lebih mendalam. Jadi penting juga sebagai seorang guru untuk ada satu nilai yang baik bersama dengan para ibu bapa. Supaya senang untuk kita berkomunikasi dengan mereka. Kadang-kadang ibu bapa ni juga ada waktu-waktu mereka tidak macam ambil kisah tentang mereka anak-anak ni. Itu pun is the faktor latar belakang keluarga jugalah. Jadi guru kita perlu menunjukkan yang kita ni nak tahu tentang anak mereka, macam mana mereka ini. Jadinya sebagai itulah kita perlu menitik beratkan terhadap etika kanak-kanak ni. Jadi kalau kita tahu mereka ni bermasalah, cepat-cepat kita kena bertanya dengan para ibu bapa. Kita jangan macam membiarkan kanak-kanak itu macam kata apa, terabai. So sebagai faktor-faktor, mungkin faktor keluarga, faktor rakan sebaya, dan juga boleh dikatakan faktor emosi. Kadang-kadang sebagai contoh kalau ibu bapa bergaduh di rumah, kadang-kadang ia ganggu dan ia juga akan membuatkan mereka tidak beretika. Kalau macam mereka lah, kalau kanak-kanak bila melihat orang dewasa ini bergaduh, mestinya orang dewasa akan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat tidak baik, betul tak? Di hadapan kanak-kanak. Dan kita pun kadang-kadang tidak perasan pun yang kita menggunakan bahasa yang tidak sesuai di depan mereka. Jadi bila kanak ni dah terima, dah melihat dan mendengar semua benda itu, semestinya benda itu juga akan mempengaruhi mereka dan juga akan mempengaruhi etika yang kurang baik kepada mereka. Jadi kita perlu menyantuni kanak-kanak seperti ini, jangan mengabaikan mereka yang mempunyai masalah etika. Kita perlu cari jalan untuk menyelesaikannya. Dan sebagai seorang guru, jangan sesekali abaikan kekurangan seorang pelajar itu. Kita perlu, orang kata apa, balance with all the kids. Kalau murid yang dah beretika bagus, dan tak apa. Kita yang bagus, kita boleh meningkatkan lagi supaya mereka lebih bagus. Yang tidak bagus, ini kita lebih perlu memberi perhatian dan tekanan yang lebih sedikit lah kepada mereka. Ya. Alright, thank you so much. Jadi kira macam yang ni soalan yang terakhir, apa kata-kata semangat Miss untuk kami as a future educator untuk terus
berjaya dalam pelajaran. Alright, Gitu, betul. sebelum tu, boleh saya tanya Boleh, kat boleh. semua. First, why you take this early childhood education? Kenapa kamu semua mengambil kos ni? Adakah sebab minat? Adakah sebab terpaksa? Adakah sebab either that? Because sebab seorang boleh menjawab. Basically yang macam kita selalu dengar, biasalah sebab suka budak-budak kan. Lepas tu mungkin sebab yang lain kita nak apa orang cakap mendalami dalam bidang kanak-kanak. Macam itulah kalau bagi saya lah. Kalau bagi kawan-kawan saya lain Okey, bagi saya memang dah trend dalam keluarga. Kebanyakan keluarga saya memang banyak ambil macam educator tu, ada yang ambil cikgu terika, macam tu. Saya memang macam tu. memang minat dari sekolah rendah macam tu sebab memang minat nak ambil. ya. Kalau Miss tanya kami dekat sini semua jawapan yang sama, minat budak-budak. Pertama yang perlu tanam dalam hati minat. Okay, sebab apa? Bila minat itu dah ada dekat diri, dia akan memudahkan kamu semua untuk terus belajar dalam pendidikan awal kanak-kanak ini. That's what. Kerana apa? Mengikut pengalaman saya sebelum ini, ada rakan-rakan saya tak minat langsung nak belajar. Semuanya sebabkan terpaksa oleh keluarga. Keluarga paksa mereka untuk mengambil kos pendidikan awal kanak-kanak. Bila mereka rasa diri mereka terpaksa dan mereka tidak rasa macam fun. Saya jenis kalau kita dah minat, of course fun tu kena ada untuk kita belajar, betul. Yes, of course, sebab belajar ni satu benda yang sangat penting sebab ini untuk masa depan. Apa yang kalian ambil sekarang ini, itu adalah untuk masa depan kamu semua. Kalau kamu rasa, oh saya ambil sebab terpaksa, akan ada masalah. Sebab ada juga rakan-rakan saya ambil pendidikan awal kanak-kanak tapi jadi polis, jadi kerja di mall. Kan tidak selari tu, betul tak? Jadi jangan membazir duit dengan benda yang kita tak minat. Itu. Jadi sebab yang kita bayar kos ni pun bukannya satu kos yang sangat murah. Kan? And I believe MSU I think is quite pricey a little bit, the pricing. Betul tak? Yes. Memang itulah tu. Sangat mahal kan, jadinya sangat lah. Jadinya kalau nak bayar tu mesti kena fikir, oh mahal ni bayar macam tu. Jadinya apa yang saya boleh bagi kata-kata semangat lah. Teruskan belajar dengan apa yang kamu semua dah minat. Jangan berhenti belajar. Sekarang saya sampai tahap degree saja tapi ada niat nak sambung master. Tapi tak kesampaian lagi sebab mungkin faktor sebab kita nak cari duit kan. Jadinya teruskan belajar. Kerana apa? Bagi saya bidang pendidikan kanak-kanak ni sangatlah fun, sangat best. Kita boleh mengetahui kanak-kanak ni secara lebih mendalam dan mendekat. Dan kita ada satu orang kata apa special lah sebab kita tahu semua benda. That is very special thing. Orang lain tak tahu tapi kita tahu. Macam tu. So sangat penting untuk kita menanamkan dalam belajar ini. Sebab bila once kita dah minat, to be very very smooth. Seriously saya cakap. Saya daripada diploma sampai degree saya nak belajar. Memang sangat smooth dari pembelajaran. Sebab apa? Sebab saya minat. Benda yang saya minat, everything is going to be smooth. Dan juga bila dah bekerja pun sama juga. Sebab saya minat dengan apa yang saya ambil. Jadi bila saya kerja pun saya kerja dengan rasa kerja dengan fun. Kita tak rasa kerja macam oh malas nak kerja. Tak ada. Okay. Jadinya never give up what you already have learned. Kalau rasa susah tu biasalah. Everything dalam dunia ni tak ada benda senang. Semua susah. Cuma
pendidikan awal kanak-kanak ni benda ni sangatlah luas. Jadinya teruskan belajar dengan bersungguh-sungguh, dan I hope each one of you gonna be the best educator in the future soon. Mana tahu ada di antara kalian akan menjadi kan. Sebab yelah, saya ada juga a few dekat saya punya tempat kerja saya pun ada juga teacher daripada Sabah juga. They are very good. Kekalkan kalian punya identiti kalian. Dan Mas cakap bila nak pergi ke sekolah, you all gonna have an intern, right? Silalah berpemakaian sangat kemas, kerana apa, itu sangat penting sebagai seorang guru untuk menampilkan satu etika yang baik dan juga memberi satu patulan yang baik kepada pelajar. Dan juga jangan menjadi seorang guru yang bertanggungjawab, yang profesional dalam kerjanya, dan be more creative. Sebab sekarang ini dah tahun 2022, betul. Dan kanak-kanak semakin advance. So kita dan macam you all kan macam masih muda. So otak mesti lagi fresh. So you all more fresh than me. So need to be more creative. Okay, so I hope you all of you gonna be do best for your studies. And I hope that you're gonna have a great marks on this subject also. Okay, so yeah, all the best for all of you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, sebelum kita sebelum kita mengakhiri sesi temu dengar ni, kita ambil gambar dulu lah. Saya screenshot. Bibi. Tulis Sekejap ya. Okay. 1, 2, 3, smile. Alright. Thank you, Miss. Thank you, Terima Miss. kasih meluangkan masa dengan kami. Apa-apa pun semoga urusan Miss dipermudahkan selalu, dan semoga Miss dapat sambung Miss punya pelajaran ke yang tinggi lagi. Amin. Okay, so I hope everything apa saya dapat menjawab apa yang soalan-soalan yang you all bagi. I hope I answer all the question very well. I hope so. Kalau ada apa-apa kekurangan from me, I'm sorry. Okay. Okay, Miss. All right. Thank you so much. Bye. Sarah